Selamat tengah malam kepada semua pendengar Misteri Jam 12. Kita berjumpa sekali lagi dalam rancangan ini setiap malam bertemankan saya Casey. Dan pelbagai kisah saya kongsi sama ini merupakan pengalaman-pengalaman yang saya terima melalui kiriman email kepada saya. Dan pendengar rancangan ini semakin hari semakin bertambah. Dari apa yang boleh saya lihat daripada kiriman email, bukan saja dalam negeri, luar negeri, ya, khususnya para pendengar dari Malaysia. Terima kasih pada anda yang sudi mendengar rancangan Radio Ria 897 FM Misteri Jam 12. Kisah akan diteruskan pada tengah malam ini bersama dengan saya Casey di Ria 897 FM. Dan ingat saudara, setiap kisah yang diketengahkan jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut. Setiap kisah anggaplah semua hanya sekadar hiburan saja. Kalau sudah bersedia, inilah Misteri Jam 12 kisah yang pertama. Selamat tengah malam kepada semua pendengar Ria 897 FM. Ini kiriman daripada pendengar kita yang bernama Sri. Dan pengalaman ini diceritakan berlaku di kampungnya, iaitu di Pontian, Johor. Kisah di rumah beliau menginap di sebuah rumah kampung di Pontian, Johor. Sri menceritakan ini berlaku ketika dia masih kecil. Ketika itu usia saya dalam 13 atau 14 tahun ketika kejadian yang menakutkan ini berlaku. Ibu saya sering ingatkan, katanya, waktu maghrib tutuplah pintu, tutuplah tingkap. Kata ibu saya, syaitan merayau-rayau mencari tempat. Bukan syaitan ni tak boleh masuk rumah yang tutup tingkap dengan pintu, bukan. Tetapi kalau ada rumah yang pintunya terdedah, itulah pilihan syaitan untuk menjenguk. Orang di dalam ni buat apa? Kalau waktu maghrib sibuk duduk tengok televisyen, dia akan masuk dan duduk dekat dalam, kata ibu saya. Saya kadang-kadang susah nak percaya, Casey. Yalah, bab-bab perkara yang tak boleh kita nampak dan ada kalanya susah nak masuk akal. Jadi pada suatu hari, apa yang terjadi pada usia saya 13-14 tahun, waktu maghrib, ibu saya tidak ada di rumah pada waktu itu. Tidak ada di rumah. Dalam rumah tu cuma ada saya dengan abang saya. Ibu menelpon saya pada waktu maghrib nak tanya pintu tingkap dah tutup ke belum. Saya ni tengah duduk dekat tepi telefon, sambil tu menonton televisyen. Telefon dalam rumah berbunyi. Saya pun dengan penuh confident mengangkat menjawab panggilan yang saya tak tahu itu adalah panggilan daripada ibu saya, kata Sri. Hello? Sri? Ni ibu ni. Ibu ada apa, Bu? Ibu nak tanya kau ni, tingkap pintu dah tutup belum? Maghrib, kata ibu saya. Saya ni dalam hati, alamak, terlupa nak tutup, Casey. Langsung tak teringat, walaupun dah selalu ibu ingatkan, selalu buat, sebab malas. Malas nak bangun dari tempat duduk. Yelah, tengah tengok cerita favourite dekat TV, kalau tutup tingkap nak kena bangun. Bangun dari kerusi, pergi pintu, tutup pintu. Tingkap dalam rumah ni bukan satu, banyak tingkap. Jadi ibu suruh tutup. Saya, alamak, malas. Saya pun, dah tutup, Bu, takkanlah lupa, kata Sri kepada ibunya. Baguslah kalau kau ingat. Nanti ibu balik lagi 2 jam. Terus ibu saya letak telefon. Dalam hati, padahal saya bohong, terlupa, Casey, dan malas nak bangun. Jadi abang saya dalam bilik. Kemudian apa yang terjadi pendengar Ria 897, saya bila iklan di kaca TV sedang tunjukkan iklan, saya pun tak nak terlepas nak menonton drama ni, Casey. Saya bangun. Tengah iklan ni bangun nak pergi dapur untuk minum air dan ambil makanan. Bangun, jalan, sedang menuju ke arah dapur, saya terdengar abang saya sedang bercakap. Engkau ni maghrib-maghrib tidur, bangunlah.
Ini tak tutup tingkap, tak tutup pintu. Mak kalau tahu, mati kau, kata abang saya. Jadi saya dengar tau, belum sampai depan pintu bilik saya dengar abang saya cakap, waktu maghrib saya tidur, mungkin abang saya nampak saya sedang tidur di atas katil, baring di atas katil, marah saya sebab tak tutup tingkap, tak tutup pintu. Tengah jalan ni, dalam hati tertanya, abang aku ni berbual dengan siapa? Saya pun menghampiri pintu bilik saya, ternampak abang saya. Kemudian saya tegur, bang, astaghfirullahalazim. Abang saya tengok saya dekat luar, pandang balik dalam bilik. Bang, kenapa bang? Tadi aku mati-mati aku ingat kau tengah tidur atas katil. Meremang kisi bulu rumah bila abang saya kata, dia sumpah dia nampak saya tengah baring atas katil. Dia kejut saya, dia bercakap dengan saya, maghrib-maghrib jangan tidur, dan kenapa tak tutup tingkap, tak tutup pintu. Saya terperanjat. Terkejut saya dibuatnya. Kemudian saya teringat terus kata dan pesanan ibu. Kenapa tak tutup tingkap dengan pintu waktu maghrib? Mungkin agaknya inilah yang berlaku. Kalau kita ni lalai menonton TV, tak nak solat bila dah maghrib, mungkin inilah gangguan yang dialami. Tapi yang kena bukan saya, yang kena abang saya, Casey. Terima kasih dan selamat tengah malam. Ya, itu dia pendengar Ria 897 FM. Terima kasih kepada anda semua yang sudi mendengar Misteri Jam 12. Baik, kes yang pertama tentang tak tutup tingkap, tak tutup pintu waktu maghrib. Ya, abangnya yang terkena gangguan, yang mana bukan gangguan apa, kelihatan kelibat. Adiknya sedang baring dekat atas katil. Rupa-rupanya salah orang, tuan-tuan dan puan-puan. Yang ini kisah selanjutnya dalam rancangan MJ12. Katanya di sini, ini datang daripada Suhana. Beliau berkongsi, kisah hati-hati kalau kita mungkin kadang-kadang terima sesuatu dari seseorang, nak bila bab-bab dengan bacaan-bacaan ayat-ayat. Saya adalah mangsa. Ramai di antara kita ni kalau tengok aja tulisan tu macam Arab-Arab kan, dan kemudian bawah tu ada tulisan Rumi untuk kita mudah membaca. Sebab saya ni buta huruf, kalau bab-bab baca tulisan Arab ataupun baca Quran dan sebagainya, berhati-hatilah apa yang kita terima dan selidik dahulu. Dari siapa yang kita terima pun penting. Ramai juga di antara orang-orang yang ada ni, mereka ni dalam kategori macam mereka tahu, tapi mereka sebenarnya tak tahu. Jadi ini terjadi pada saya. Saya ni katanya jangan sebut nama. Okey. Saya tak sebut nama Facebook anda ya. Kata beliau, saya bekerja dengan seorang pakcik di tempat saya bertugas ni. Jadi seorang pakcik ni dari seharian demi seharian saya dengar dia bercakap dengan orang, dengar orang-orang mungkin berkongsi tentang pakcik ni. Pakcik ni seolah-olah macam seorang wak yang berkebolehan dari segi bab agama, dari segi bab benda-benda misteri ni lah. Nanti kadang-kadang orang akan jumpa anak dia menangis. Nanti pakcik ni akan cakap, oh kau buat ni lah, dia takut ni kau taruh paku depan pintu lah, kau memberi nasihat. Jadi saya melihat pakcik ni sebagai seseorang figura yang boleh saya dapatkan bantuan dan nasihat dari segi hal-hal misteri ni lah. Sampai ke satu hari saya cakap dengan pakcik ni yang saya ni setiap malam sukar nak tidur. Ada kalanya saya cuba lelapkan mata, tapi ia akan adalah satu perkara kadang-kadang yang menghantui saya. Nanti golek, tak boleh tidur-tidur. Mata ni macam susah nak lelap. Jadi pakcik ni kata, itu engkau ni sebenarnya, kata pakcik ni, terkena dengan gangguan sejenis jin. Yang mana jin ni duduk dekat mata engkau dan tak nak kasih kau tidur. Sebabnya dia tak nak kasih kau tidur, sebab nanti kau tidur lambat, kau akan bangun lambat. Jadi bila kau lambat, semua lambat, kau jadi marah. Dia nak buat kau marah, kata pakcik ni lah. Mungkin make sense lah Casey agaknya. Sebabnya saya pun mudah marah, panas baran kadang-kadang. Jadi pakcik ni pun kata tak apa. Dia tulis. Dia tulis macam ayat itulah. Saya tak tahu apa dia tulis.
Tapi tengok ada macam huruf-huruf ya dalam Al-Quran tu, macam ada alif, mim, semua ada lah, tulis. Kemudian dia lipat. Kata, okey, ambil ni. Engkau ambil ni, masuk dalam plastik ya, jangan kasih basah, kau tape. Kemudian kau letak bawah bantal. Jangan basah lah, nanti kalau basah dah dakwatnya dah terkena air, dah tak nampak, nanti dah tak mujarab. Saya pun melakukan apa yang Pak Cik ni suruh. Dan inilah kisahnya yang ingin dikongsi sama dalam Misteri Jam 12. Jadi pada waktu itu, kata teman kita ni, beliau rasa bersyukur sangat-sangat. Akhirnya mungkin ada solusi. Ya, sebab tak boleh tidur malam. Bila malam, susah sangat nak tidur. Tak main handphone, cuba tidur, lelapkan mata, kadang-kadang sampai lewat baru tidur. Tidur lewat kadang-kadang ni, bangun pagi kepala pening lah, kepala mabuk, sebabnya tidur tak cukup. Pak Cik ni tulisan macam Arab, dia tulis, dia lipat-lipat sampai kecil. Kata ni masuk plastik, kau tape letak bawah bantal, tidur. Saya pun buat apa dia suruh, Casey. Buat, dan ada lagi lah. Sebelum tidur tu dia suruh saya buat beberapa perkara yang tak perlu saya kongsi, takut nanti yang mendengar pula ikut. Jadi bawa balik rumah, letak bawah bantal. Sebelum tu saya buatlah apa yang disuruh oleh Pak Cik ni. Saya baring dekat atas katil. Hanya dalam lebih kurang 10 hingga 20 minit kalau tak silap saya. Saya dah pun terlelap. Bangun pagi bila fikir, tidur pukul berapa Cepat pula aku tidur semalam. Selalunya memakan masa hampir 1 jam lebih, Casey, baru saya boleh tidur. 10-20 minit daripada sejam lebih, perbezaan yang ketara. Saya rasa happy pergi kerja. Cik, terima kasih mujarab lah, Cik. Aku dah cakap dengan kau. Mata kau tu ada jin duduk. Dia sengaja tak nak kasih kau tidur siang. Dia kasih tidur lambat. Bila kau tidur lambat, kau dapat tidur yang sikit, kau bangun lambat, kau marah. Jadi itulah yang buat kau panas baran. Terima kasih, Cik. Tak apalah, aku tolong je apa yang aku tahu. Jadi hari demi hari, kata beliau, dapat lihat perbezaan yang saya dapat tidur yang cukup, ya, dan tidur yang lebih panjang, lebih lama, kurang marah bila bangun tidur. Sampaikan pada satu hari, bila saya tidur, saya dapat rasakan tubuh saya, badan saya ni macam dihempap ketika saya sedang nyenyak tidur. Pendengar Ria. Jadi mula-mula rasa macam sukar nak bernafas. Saya cuba tolak. Akhirnya saya mampu dan bangun. Tercungap-cungap saya dibuatnya. Datang lagi Casey. Kali ini tengah pejam mata, tengah tidur, rasa macam ada orang duduk dekat dada, membuat saya susah nak bernafas sekali lagi. Saya cuba melawan, cuba menolak, berjaya lagi. Lama-kelamaan, saya rasa macam ada tak kena tentang bilik saya ni. Kadang-kadang bila dah tidur, tapi mimpi yang seram, Casey. Mimpi seram, mimpi yang menakutkan. Saya berjumpa dengan Pak Cik ni lagi, kata, Pak Cik, tidur dah sedap, Cik. Cuma kadang-kadang tengah tidur, nanti rasa macam susah nak bernafas. Macam ada orang duduk menahan saya. Kadang-kadang bila tengah tidur, nanti mimpi yang seram-seram. Saya mimpi saya berada dalam bilik yang gelap, tak ada orang. Saya mimpi saya berdiri dekat tempat yang paling tinggi. Pak Cik pun cakap, aku dah cakap dengan kau, ini semua adalah gangguan jin, mungkin perbuatan sihir. Rupanya masalah kau ni lebih dalam dari tu. Jadi okeylah. Saya berkata nanti saya nak berubat dengan Pak Cik lah. Boleh. Pak Cik ni pun kata datang rumah dia dia memang ada ubatkan orang. Dah Casey nak dapatkan hikmat kan? Casey, dengan izin Allah, sebelum saya ke rumah Pak Cik ni, apa yang berlaku, adik saya, ya, kata beliau ni, adik saya kenal dengan seorang ustaz. Yang mana ustaz ni datang ke rumah untuk mengajar dia menghafal Al-Quran. Adik saya ni dari seorang pelajar daripada salah sebuah madrasah di Singapura. Jadi ustaz ni datang hampir setiap hari, duduk dekat study room untuk menghafal Al-Quran bersama-sama. Dan apa yang terjadi, saya pun teringat tentang
tulisan yang dibuat oleh pakcik tu. Pergi dekat bilik, saya cuba buka plastik tu, dapat keluarkan. Tulisannya masih ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, minta maaf. Saya dapat tulisan ni, seorang pakcik. Dia kasih saya, kata dia, tulisan ni adalah doa untuk saya tidur lebih nyenyak. Sebab saya ni susah nak tidur, Ustaz. Ustaz boleh tolong tengokkan tak tulisan ayat ni? InsyaAllah boleh. Dia pun ambil dari tangan saya, dia buka lipatan surat tu. Dia baca, kemudian dia tutup balik. Ini nak kena buang. Ini bukan ayat Al-Quran, katanya Ustaz kepada saya. Sebab tulisan dia pun tak betul. Saya pun tak tahu apa yang dia tulis sangat. Tapi cuma beberapa potong kat sini yang eja sebagai jin dalam tulisan ini. Jin, ya saya. Jadi saya terdiam tau. Ustaz ni kata kemungkinan saya rasa ini bukan bacaan doa ke ataupun ni sekadar tulisan. Tengok kalau yang tak pandai baca ni macam tulisan dari Al-Quran, tulisan Arab. Tapi tidak. Kemudian, nanti kejap. Ustaz tu cuba terbalikkan. Bila dia terbalikkan, Astaghfirullahalazim. Ini adalah tulisan zaman kuno yang mana tulisan ini kalau diterbalikkan baru saya perasan. Kemudian Ustaz tu berhenti. Ustaz apa Ustaz? Tak apa. Awak tak perlu tahu. Buang ni. Dan kalau awak izinkan, mulai malam esok, kalau Ustaz datang, boleh tak Ustaz dengan adik awak baca Al-Quran dalam bilik ni? Untuk seketika. Kalau awak izinkan. Baik Ustaz, boleh. Malam ni, jangan tidur dalam bilik, tidur dekat bilik lain. Kalau boleh tukarlah. Adik tu tidur luar ke, awak tidur dalam bilik adik awak. Bilik awak ni jangan tidur dulu. Kenapa Ustaz? Tak apalah, saya pun tak nak awak risau. Cuma kalau boleh cubalah ikut saranan saya. Saya tidur luar Casey. Adik saya kata tak apa, adik tidur dalam bilik adik, kakak tidur dekat luar. Suhana ni tidur dekat luar atas sofa. Tak ada pun rasa dada ni kena hempap. Mimpi yang buruk. Mungkin malam tu mimpi tu tak datang, dada tidak rasa macam dihempap. Tapi yang bayangkan Casey, setelah lebih kurang 3-4 hari Ustaz dengan adik saya dalam bilik membaca Al-Quran, iaitu menghafal Al-Quran dalam bilik saya balik tidur dalam bilik. Dah tak ada lagi gangguan, dah tak ada lagi sesak nafas, dah tak ada lagi susah nak tidur. Casey, saya terperanjat Casey. Pakcik tu bila sampai dekat kerja tanya, Ana, kata nak jumpa aku, nak berubat. Kau lambat-lambat, nanti lebih teruk tau. Pakcik tak apa, saya dah tak mimpi lagi seram-seram, saya pun dah lega. Kau fikir sekejap, dia akan datang balik. Percayalah cakap aku. Tak apa. Kalau kau sakit lagi, kau jumpa aku. Aku boleh bantu kau. Yang kertas tu jangan lupa, letak bawah bantal. Ya cik. Padahal saya dah buang Casey. Terima kasih dan selamat tengah malam. Ya, saudara. Pukul 1 pagi, saya akan berehat seketika. Sebenarnya awal tadi ada beberapa perkara berlaku. Dan awal tadi anda dengar suara-suara pendengar-pendengar setia Ria 897 yang telah pun kirimkan suara semalam. Dan hari ini nak kirimkan boleh. Jadi kalau anda ingin kirimkan suara tu, ada yang kirimkan pada saya suara, tapi bila dengar balik tak boleh, tak boleh make it. Sebabnya suaranya ada bunyi pop, 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 pop. Tak boleh lah. Macam mana saya nak ketengahkan? Ada berbisik. Ada langsung tak semangat. Hai Casey, saya dari Ahmad, dari Bukit Batok. Suka dengar Ria. Dia tak boleh gitu. Dia mesti, hai apa khabar semua, nama saya bla bla bla. Dia kena ceria sikit. Keceriaan tu harus ada pada suara anda.
Jadi kalau anda ingin suara anda berkumandang sebagai antara pendengar ialah ada yang malu tak kisah, yang segan tak kisah. Tapi kalau anda ingin cuba mana tahu anda boleh kirimkan voice note anda. Ingat, suara harus ceria dan kualiti audio tu harus boleh digunakan lah. Ada yang berbisi, ada yang terlampau dekat dengan mic sampai bunyi saya ni. Memang saya tak boleh gunakan audio anda. Ada yang berbisik, ada yang tersasul. Jadi kalau boleh kirimkan bukan untuk Misteri Jam 12 Jangan kirimkan untuk Misteri Jam 12, itu nanti akan saya buat yang lain. Tapi ini untuk secara amnya untuk Radio Ria. Okey, jadi anda boleh cakap tentang lagu dan apa jual lah. Jadi itulah suara-suara yang telah pun kirimkan semalam. Jadi kalau anda ingin suara anda, ingat sebelum kirimkan dengar. Kalau suara tu tak jelas, bunyi bising, bunyi kipas, memang saya tak akan gunakan. Jadi jangan berbisik, jangan suara terlampau dekat dan bunyi meletup-letup. Kirimkan voice note anda, anda boleh yang ringkas, tidak melebihi dari 5 hingga 6 saat lah. 5 hingga 6 saat boleh. Yang pendek saja, tak perlu panjang-panjang cakap, "Hai Casey, hai saya Nordin dari bla bla. Ria memang hebat." Woohoo! Macam itulah kan. Happy, ceria. Baik, kita akan sambung Misteri Jam 12 sebentar nanti. Akan saya berkongsi kisah seorang anak ni yang kaki adventure. Adventure tu maknanya dalam istilah Misteri Jam 12 ni suka pergi ke tempat-tempat seram lah. Pergi rumah kosong, pergi masuk hutan. Adventure dengan sampaikan bila dia balik rumah dia tak tahu ada makhluk ikut dia pulang. Dan yang kena ganggu bukan dia. Yang kena ganggu adalah ibu yang tersayang. Jadi kalau nak kirimkan audio boleh kirimkan segera 97868464 plus 65 97868464 plus 65 97868464. Bersama dengan saya, kita kembali sebentar nanti di Ria 897 FM. Selamat tengah malam kepada semua pendengar Ria 897. Yang ini kiriman yang saya terima, kisah yang diceritakan pada malam ini dalam rancangan Misteri Jam 12 di Ria 897 FM. Ini datang daripada Noraini. Noraini berkongsi satu kejadian yang menakutkan pernah berlaku pada dirinya. Kalau Noraini berkongsi, kisah ini terjadi pada tahun 2011. Waktu tu saya sedang berjalan seorang diri daripada rumah mak nak balik ke rumah saya. Kejadian berlaku di estet kejiranan saya, iaitu di kawasan estet kejiranan di kawasan Gimo. Siapa yang sedang mendengar dan menetap di kawasan Gimo? Gimo ini adalah sebuah estet perumahan di Singapura yang juga boleh dikategorikan dalam estet-estet lama di Singapura. Dari rumah saya pergi ke rumah mak, kalau berjalan kaki memakan masa dalam 15 minit lah Casey. Malam tu saya balik dari rumah mak jam 12 lebih tengah malam. Dah biasa pun Casey. Dah biasa saya balik lewat malam macam tu. Suami kerja malam, kadang-kadang saya akan pergi rumah mak. Lazimnya saya akan pergi ke rumah mak saya selepas waktu asar. Nanti saya akan duduk sana, berborak-borak dengan mak, makan. Kemudian kadang-kadang nanti tolong mak buat persiapan untuk masakan besok. Yalah, tolong buat tu, buat ni. Kemudian dah habis baru saya balik. Kadang-kadang jam 12.30, 12 lebih tengah malam baru saya akan berangkat pulang daripada rumah mak saya. Jadi apa yang berlaku? Waktu tu tahun 2011. Saya ni sedang hamil anak yang pertama. Sedang berjalan, jalan kaki. Anak saya ni dalam kandungan baru masuk 4 bulan lebih Casey. Baru masuk 4 bulan lebih. Sedang berjalan nak pulang ke rumah. Saya dihampiri oleh seorang wanita yang agak berusia. Usianya seperti usia mak saya. Datang dekat saya, dia datang. Saya nampak dari jauh. Saya perasan wanita berusia ni dari jauh memandang ke arah saya. Dan saya dapat rasakan yang dia ni sedang jalan menghampiri saya. Ya, wanita yang seusia dengan mak saya sedang berjalan menghampiri saya.
Jalan. Dan saya ingatkan bila jalan melepasi saya ni, dia akan lalu pergi. Tapi tidak, Casey, tidak. Katanya di sini. Dia jalan. Sampai dekat depan saya, dia berhenti. Dia tanya saya, anak, minta maaf ya. Makcik nak minta tolong boleh? Kemudian saya tanya, tolong apa cik? Dekat mana blok? Dia kasih nombor blok lah. Saya tak nak sebutkan nombor blok Mana nombor blok ni Dan kebetulan saya memang tahu nombor blok ni. Sebab saya tinggal Ghim Moh daripada saya kecil sampailah saya berumah tangga. Oh, blok ni dekat sini cik. Cik jalan terus. Nanti sebelum sempat saya habis jelaskan, dia cakap, boleh tolong tunjukkan makcik tak? Makcik dari tadi tanya orang. Cakap teruslah, belok kiri lah. Sampai sekarang tak jumpa-jumpa. Kemudian saya pun rasa, okeylah tak apalah, kesian pula makcik ni. Saya tolonglah. Ya cik, saya tolong makcik ikut saya lah. Makcik ni pun jalan ke si? Jalan di sebelah saya. Dan bila berjalan tu, dia mula bercakap dengan saya lah. Dia tanya dari mana. Saya pun kata, oh tadi pergi rumah mak saya. Sekarang nak balik ke? Nak balik. Rumah saya dekat je cik. Daerah blok yang makcik nak pergi ni. Oh. Kemudian yang hairan Casey, saya ni hamil baru nak masuk 4 bulan tau Casey, 4 bulan. Perut saya memang tak besar. Badan saya ni orangnya badan kecil. Jadi kalau sekali pandang Casey memang tak tahu pun saya hamil. Sebab saya memang tak nampak pun perut macam orang hamil. Tengok macam tak ada apa-apa pun. Tapi hairan Casey, tengah jalan makcik ni tiba-tiba tanya saya soalan. Awak ni dah berapa bulan? Saya terdiam. Apa cik? Tak ada. Awak ni dah berapa bulan? Oh, masuk 4 bulan cik. Oh, 4 bulan. Macam mana makcik tahu Saya punya perut tak nampak pun cik. Tahulah. Aku tengok kau punya air muka. Aku tahu kau tengah berbadan 2. Tiba-tiba Casey saya rasa meremang. Makcik ni tarik rambut dia. Kata, orang kalau hamil, dia tarik rambut lagi. Orang kalau hamil, air muka dia manis. Lah kenapa pula makcik ni? Manis muka kau. Manis juga darah kau. Makcik baliklah okey, makcik nampak tak blok ujung tu? Tu. Blok tu, tu blok makcik nak pergi. Saya nak kena jalan sana cik. Terima kasih cik kan aku minta hantar sampai dekat blok tu. Kata Nuraini, saya tak pandang belakang, saya jalan terus. Jalan terus dan saya takut Casey nak toleh ke belakang. Makcik ni masih lagi dekat belakang saya, masih lagi ketawa. Casey, saya jalan laju Kata Nuraini, saya jalan laju dan saya dapat rasakan makcik ni dekat belakang tengah ikut tau. Yang membuat saya terperanjat Casey. Yang membuat saya terperanjat, dahlah dia tahu saya hamil. Walaupun badan saya ni tak nampak seperti orang hamil. Ikut dari belakang, tiba-tiba, Nuraini, engkau hamil kan? Kau nak balik Nuraini? Aku nak ikut. Makcik pergi sana, blok makcik sana. Saya nak balik ni. Makcik jangan ikut saya. Ya Allah Casey, pada waktu tu estate perumahan Ghim Moh memang sunyi, memang tak ada orang Casey. Saya jalan ni dalam hati, tolonglah ada terserempak dengan sesiapa. Jalan tak ada Casey. Mula-mula saya jalan dekat bahagian dalam kawasan blok. Saya ikut jalan keluar. Saya jalan melalui dekat tepi jalan raya. Nuraini. Bayangkan pendengar Ria 897 FM. Makcik ni panggil saya berkali-kali. Makcik, jalan. Casey, akhirnya apa saya buat? Random Casey.
Katanya Nuraini, tiba-tiba saya nampak dari jauh ada taksi. Saya tahan taksi. Taksi berhenti, saya masuk tutup pintu. Kat dalam tu, seorang lelaki Cina. Tutup pintu, dia tanya, where you going Uncle, just go straight first uncle. Go straight now. Uncle, go straight now. Okay, si makcik tadi boleh sampai dekat taksi. Uncle, lock the door. Uncle, lock the door now. Jadi, uncle ni belum jalan ke si? Dia jalan sampai dekat depan. Jarak dalam 10 meter sampai dekat depan. Tiba-tiba ada traffic light. Lampu merah. Lampu merah ke si makcik ni jalan pergi dekat taksi. Saya kata, uncle, lock the door. Lock the door now. Uncle tu kunci pintu. Makcik ni pegang dekat pintu taksi nak buka. Hey, who's that? Who's that? Uncle, don't open the door, uncle. Do not open the door. Hey, who's that? What happened? What happened? Uncle, this makcik scary, uncle. She tried to disturb me. I want to go home. Okay. Lampu hijau, uncle ni nasib baik ke si. Berdesut taksi dia pergi. Dia memandu, kemudian, where you going? Uncle, just go straight first, uncle. Uncle, please, uncle, help me. Bila sampai dekat kawasan tu, uncle tu pun pandu dan barulah saya dapat tenangkan diri. Uncle tu tanya lagi. Saya ceritakan pada uncle. Wah, so scary You pregnant pregnant lady 12 midnight ready, no. Apa you buat dekat luar? I don't know, uncle. Uncle, I want to go home. You can help me, uncle. Send me until my house. Kata Nuraini kepada pemandu taksi. Baik si uncle ni. Can. I send you sampai dekat kolong blok rumah saya. Tak padan ke si. Saya dengan uncle ni dah tag team. Tengok kiri kanan. Sedang cari. Mana tahu makcik ni masih ada dekat kawasan di Gimo. Tengok kiri kanan. Tengok kiri. Uncle ni pun turun keluar dari taksi, buka pintu, saya pun keluar. Dia tengok saya. You sure you pregnant? Yes, uncle, I pregnant, uncle. I know my body doesn't. How come the makcik know? That's why I so don't know. You see, jalan sampai dekat lift. Tekan butang lift. Lift pun turun. Uncle ni masuk dengan saya dalam lift. Pintu lift nak tertutup. Dalam hati, tolonglah jangan makcik ni datang tekan butang lift. Anda bayangkan, kalau Nuraini dengan uncle tu dalam lift, pintu dah nak tertutup, tiba-tiba makcik datang tekan butang, pintu terbuka balik. Nuraini, tak adalah Kalau dalam situasi tu apa anda buat Pintu lift tutup, Nuraini rasa lega, lift naik atas, bila pintu nak terbuka dekat tingkat 7 rumahnya, rasa berdebar timbul balik. Uncle ni kata, you wait here, hold the door. Kau tunggu sini, kau pegang pintu, aku nak keluar. Uncle ni keluar, tengok ke si. Dia keluar tengok kiri kanan. Bayangkan uncle ni saya tak kenal Dia begitu baik sangat. Sebab saya katakan saya pregnant, hamil. Kemudian saya nak bayar dia duit taksi, dia tak nak ambil. Go in, faster go in. Saya masuk rumah. Dan saya sampai ke saat ini ke si, saya tak tahu siapa nama uncle ni. Tapi saya nak ucapkan terima kasih lah. Sekarang anak saya dah pun besar ke si. Tahun 2011, anak saya waktu tu baru 4 bulan. Inilah kisah yang diceritakan. Sekarang anak saya yang saya lahirkan ni, anak perempuan. Sekian, terima kasih. Dan selamat tengah malam. Okey, itu dia. Terima kasih kepada uncle ni. Bagus inilah kita hidup di masyarakat yang berbilang kaum ni. Ya, kita tolonglah. Mana kita tengok orang tu dalam kesusahan tu, kita tolong, hulurkan bantuan Ya, bagus. Nuraini kenang jasa uncle tu, tapi itulah tak tahu siapa nama uncle tu. Terima kasih kepada anda yang kirimkan audio untuk suara anda ni dimasukkan dalam iaitu stesen IDEN untuk stesen Radio Ria. Ya, saya akan cuba kedengarkan. Tapi ingat audio tu harus jelas. Suara anda tu rasa semangat lah. Kalau suara macam saya suka, tak boleh lah Jadi susah sikit Nanti muzik dah happy-happy, suara anda sedih Dan kalau audio anda panjang sangat, saya kena potong lah. Terpaksa potong. Sebabnya tak boleh panjang daripada 5 hingga 6 saat. Ya, sebab nak sesuaikan dengan beat muzik yang saya dah siapkan tu. Jadi terima kasih atas kiriman-kiriman anda. Saya akan cuba sertakan. Dan ingatlah 5 hingga 6 saat saja.
Kalau mungkin ada panjang-panjang tu, kalau perlu saya potong, saya akan potong. Baik, kita kembali pada kisah yang ini. Kiriman daripada pengirim kita, Tuan Haji Ismail. Ini berkenaan dengan satu kejadian yang berlaku. Tuan Haji Ismail kata, Assalamualaikum KC, Waalaikumsalam dan juga para pendengar Ria 897. Kisah yang Tuan Haji Ismail nak kongsi ni berkenaan dengan salah seorang pesakitnya, ya, pesakit lah digunakan, pesakit ni yang mendapatkan bantuan, di mana dalam rumahnya ada makhluk pocong yang menghuni. Jadi apa yang berlaku ni, anak kepada tuan rumah ni yang mendapatkan khidmat saya untuk membantu keluarga ni, anaknya suka pergi adventure pada waktu malam, ya, pergi tempat-tempat yang misteri, yang menyeramkan, yang sunyi, tempat bangunan yang terbengkalai, yang terbiar. Dan dipendekkan cerita, bila dia balik ni, dia tak sedar bahawasanya ada yang ikut balik rumah dan ada yang ikut balik sampaikan duduk dalam rumah. Jadi inilah kisah yang dikongsi oleh Tuan Haji Ismail. Kita teruskan kisah dalam Misteri Jam 12. Kata Tuan Haji Ismail, apa khabar semua para peminat Misteri Jam 12? Saya nak berkongsi salah satu kejadian yang berlaku menimpa terhadap salah seorang pesakit saya. Kesian Kesi, yang pergi anak, yang balik rumah kena ganggu mak. Nanti bila ditegur, dah banyak kali pergi tak ada apa-apa pun, tapi yang kena ganggu mak dekat rumah. Balik rumah tak cuci kaki, tak ambil wuduk, keluar pergi tempat-tempat tak senonoh, terus balik rumah tak nak singgah kedai, duduk sekejap. Jadi inilah antara masalah yang dialami oleh pelanggan saya ini. Dia dah kenal saya lama Kesi. Sebelum ni pun ada berjumpa dengan saya untuk berubat. Alhamdulillah dapatlah dipulihkan daripada gangguan sebelum ini. Yang ini pula satu lagi gangguan, lepas satu-satu Kesi. Jadi begini, mak budak ni dahulunya tubuhnya pernah dihuni oleh makhluk jin. Jadi jin ni, kata Tuan Haji Ismail, kalau dia dah pilih satu orang, dia akan bila-bila suka, dan bila-bila masa orang yang pernah didiami tubuhnya dengan makhluk jin akan dapat menarik perhatian makhluk-makhluk jin yang lain. Jadi dia dah macam jadi satu magnet. Dia keluar balik tak ada apa-apa, keluar balik adventure tak ada apa-apa, berkali-kali dia buat. Tapi dalam berkali-kali tu pasti akan tersangkut. Dipendekkan cerita, pelanggan saya ni menelpon saya. Katanya, Tuan Haji Ismail, boleh tolong saya tak? Datang rumah saya. Saya pun datang. Datang rumah yang mana suaminya pun ada. Dan dia ceritakanlah. Yang mana suami tak nampak, yang nampak isteri. Dah beberapa kali nampak ada makhluk. Makhluk serupa orang berkafan macam pocong. Kali terakhir dia nampak benda ni dekat ruang tamu Kesi. Ruang tamu dia ada pasang langsir dari bawah sampai atas. Langsir itu bergulung Kesi. Bergulung pada waktu malam. Wah, saya cerita ni pun meremang dan menjadi bentuk makhluk pocong. Anda bayangkan Jadi kata Tuan Haji Ismail, bila diceritakan, saya pun periksalah rumah dia. Dan saya mendapati sememangnya ada sesuatu yang menghuni rumah. Saya tak tahu apa benda, tapi saya dapat rasakan. Saya pun kata pada dia, nanti saya akan cuba ikhtiarkanlah. Jadi malam tu, dia tengah tidur. Casey, tiba-tiba saya dapat panggilan telefon dari suaminya. Saya terbangun pukul 2 lebih pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ni? Tuan Haji Ismail, ni saya ni. Isteri saya Salma. Ada apa ni? Tuan Haji datang sekarang rumah kami, boleh tak? Tolong kita, tolonglah. Waktu tu anaknya tak ada di rumah. Anaknya masih belum balik, keluar dengan kawan-kawan. Datang Casey. Datang satu rumah bau pacai. Sampai depan pintu rumah, sebelum masuk dah boleh bau Casey. Kuat bau pacai. Cari Casey, kiri kanan mana ni datang ni bau. Tuan Haji boleh bau tak? Saya boleh bau. Cari.
Mana ni bau ni? Kemudian saya mula membaca Yasin. Saya duduk dekat ruang tamu, saya baca Yasin. Jadi saya bacalah. Baca, saya ajak suaminya, saya ajak Puan Salma untuk membaca Yasin dengan saya. Kita bertiga duduk kesi. Anak lelakinya masih belum balik masih dekat luar. Tengah baca Yasin, tiba-tiba kesi. Dalam bilik pintu almari 2-3 kali dihempas. Pintu almari dihempas. Baca sampai habis surah Yasin. Kemudian saya kata pada tuan rumah, saya tanya pada tuan rumah, anaknya mana Dia pun baru ceritakan, anak keluar dengan kawan-kawan. Selalu ke dia balik macam ni? Selalu juga balik malam macam ni. Dia pergi mana? Dengan siapa? Tak tahulah. Tapi kadang-kadang dia pergi dengan kawan dia, tak tahu ke mana. Kebetulan tengah bercakap, anak dia pun balik. Bila anak dia balik, Casey dekat belakang Casey. Kata Tuan Haji Ismail, anda bayangkan ini anda cuba gambarkan anda bayangkan apa yang dialami oleh Tuan Haji Ismail. Anaknya balik, buka pintu. Buka, ternampak saya, ternampak mak dengan bapak dia terperanjat. Saya nampak anaknya, saya kata, nanti dulu jangan masuk. Jangan masuk, nanti dulu, tunggu situ. Kenapa Casey? Sebab saya nampak dekat belakang anak dia ada 2 perempuan tengah jenguk macam ni. Mata terbeliak. Jadi dekat bahu kiri, bahu kanan nampak 2 kepala terkeluar. Mendongak ke atas, mata terbeliak tengah jenguk. Dengan mulutnya ternganga. Saya nampak dengan jelas, saya kata jangan masuk. Nanti dulu, jangan masuk. Jangan masuk. Wah, seram ke? Anda bayangkan ini saya cuba gambarkan lah. Saya pun tak tahu macam mana. Tapi di belakang bahu kiri dengan kanan, budak anak kepada Puan Salma ni balik rumah pukul 2 lebih pagi mungkin, ataupun 3 pagi mungkin. Buka pintu, ternampak keluarganya dengan Tuan Haji Ismail. Dekat belakang Tuan Haji dah nampak dah. Bahu kiri dengan bahu kanan nampak kepala orang keluar sekejap, sembunyi. Keluar sekejap macam, aku nak masuk rumah ni. Saya tak benarkan budak ni masuk ke dalam rumah Casey. Kenapa ni? Kenapa ni? Dia tanya. Jangan masuk. Dia diri dekat luar. Saya pun baca surah. Baca ayat kursi. Nanti dulu. Sekarang sebelum masuk, baca surah ni. Saya suruh dia baca surah 3 kul. Baca surah 3 kul pun tak betul. Saya kena ajar dia. Sedang saya baca, dia baca. Kepala yang ikut dia dari belakang tu, dia makin tidak sembunyi. Dia keluarkan kepalanya. Dia tengok kan, mata makin terbeliak, mulut makin ternganga. Konon-konon nak takutkan saya. Jadi bila saya takut, saya tak nak pandang, saya akan hentikan, dia boleh masuk. Saya lawan Casey, memang seram. Kemudian habis baca surah 3 kul, saya kata beri salam, langkah kaki kanan. Dia pun beri salam, langkah kaki kanan. Masuk dalam rumah. Kemudian baru saya jawab, kau dari mana? Afsal. Dari mana? Keluar dengan kawan. Pergi mana? Dia tak jawab. Saya terus cakap, tahu tak, balik malam-malam, pergi tempat-tempat bukan-bukan, benda ikut balik rumah. Merepek lah, tak ada apa-apa pun. Mak dah terkena. Terus mak dia menangis Casey. Mak dia menangis depan dia. Tadi bila kau nak balik, kau tahu tak, dekat depan rumah kau ni ada 2 perempuan mata terbeliak ikut kau dari belakang. Dia diam. Mulai hari ni, janganlah pergi tempat-tempat macam tu. Kalau betul-betul nak pergi juga, kalau kau tak sayangkan mak kau nak pergi juga, jangan balik rumah dulu. Pergilah duduk kedai kopi ke, 1 jam 2 jam tu baru balik. Kau tahu dekat rumah ni, dia dah duduk dalam rumah dan mengganggu mak kau. Casey, Alhamdulillah, nasib baiklah malam tu saya dipanggil. Kalau tak anda bayangkan Casey, kalau tak anda bayangkan 2 perempuan yang menyeramkan masuk ke dalam rumah ni. Bila saya tak ada, mak dia pun tak sedar, anak dia pun balik. Tiba-tiba dekat ruang tamu ada 2 perempuan mata terbeliak, mulut ternganga. Okey, jadi kita akan dengar kembali selepas pesanan berikut ini.
Okey saudara, kalau ada kisah boleh saya jawab seorang satu panggilan di 669-11897. 669-11897. Yang ini kiriman saya nak bacakan dahulu daripada mana tadi? Kejap email. Ini dia. Okey, saya nak ketengahkan satu kisah ini daripada Farida yang berkongsi pengalaman, dan dalam kisah Farida ini adalah nenek beliau Farida yang berkongsi, nenek saya Casey nyanyuk, dan setiap malam dia akan berdiri dekat tingkap biliknya sedang bercakap dengan seseorang. Jadi satu keluarga tahulah satu keluarga tahu nenek dah nyanyuk. Kadang-kadang suka bual sorang, kadang-kadang dia suka sembunyikan barang-barang dalam rumah Casey. Dia kalau sembunyikan memang susah nak cari. Kecuali kita pujuk, nanti barulah dia akan tunjukkan. Kalau tidak, habislah kata Farida di sini. Saya pernah ada seorang kawan mempunyai seorang nenek yang nyanyuk, tinggal bersama dengan dia. Jadi satu hari saya pergi rumah kawan saya ni lah. Dululah waktu sekolah. Pergi rumah dia untuk duduk lepak lah rumah members. Jadi saya letak beg duit saya lah, wallet saya ni saya letak atas meja makan. Kemudian saya sedang duduk, tiba-tiba bila nak balik tu cari wallet. Mana wallet ni? Kemudian kawan saya ni tahulah neneknya ni suka sembunyikan barang. Dia tanya, "Nek, mana nek? Mana?" Selepas 15 minit pujuk, wallet tu rupa-rupanya dia letakkan bawah sofa. Dia letak bawah sofa. Jadi saya faham kisah yang dikongsi sama oleh Farida ni. Katanya nenek yang nyanyuk. Jadi dalam keluarga ni semua tahulah nenek nyanyuk, nenek suka bual sorang. Ni perkara yang biasa tau. Kalau nenek cakap sorang ni tak ada yang menakutkan, sebab mereka tahulah nenek yang nyanyuk. Tapi Farida kata, tapi saya percaya nenek saya ni walaupun nyanyuk, dia sebenarnya sedang melakukan sesuatu yang benar-benar sedang berlaku. Misal kata dia boleh sembunyikan barang. Dia disembunyikan barang-barang kita tanya, akhirnya dia akan beritahu disembunyikan dekat mana. Maknanya dia tahulah. Dan bila dia bercakap dengan seseorang ni, saya yakin dia bukan cakap kosong, dia cakap dengan sesuatu yang dia boleh nampak. Jadi setiap hari nenek akan berada dekat tingkap bilik nenek. Dia akan berdiri dekat tingkap bilik, dan kemudian dia akan seolah-olah bercakap dengan seseorang dekat tingkap. Nanti dia bercakap. Kadang-kadang pukul 11 malam, kadang-kadang 11 malam, semua dah tidur. Saya ni jenis yang lambat tidur malam. Main handphone, tengok jam dah 11 malam. Sebelum tidur kadang-kadang nak pergi ke tandas, keluar dari bilik, pergi ke dapur. Saya akan lalu depan pintu bilik nenek yang tak tutup. Nenek dekat tingkap, tengah berdiri dekat tepi tingkap ni. Dia pegang tingkap, dia berdiri, dia bual-bual. Nanti saya bila tengok dia, "Nek, tak tidur?" Dia kata, "Nantilah aku nak cakap dengan kawan aku ni." Saya pun pergi toilet. Balik toilet, saya tengok nenek masih berdiri dekat tingkap. Dia kata, "Nek, sudahlah tidur. Suruh kawan nenek balik sudahlah." "Nantilah kawan aku. Dah lama aku tak cakap dengan dia." Kemudian saya pun cakap, "Mana ada orang kat tingkap ni?" "Tak ada orang lah, Nek. Pergilah tidur. Kawan nenek dah balik dah." "Kau nampak ke kawan aku?" "Kau nampak?" Dia nampak kau ah." "Dia nampak kau." Aku ingatkan aku seorang aja nampak kau. Dia pun nampak kau." Waktu tu saya dah takut. Casey, "Nek, dia dah balik lah, Nek." "Kata nampak. Macam mana pula kau cakap dia dah balik? Dia masih kat sini lah." "Oh, kau bohong aku kau tak nampak kan?" Casey, nenek saya cakap macam tu. Kemudian dia cakap dengan kawan dia dekat tingkap, "Dia tak nampak lah. Kau tunjuk sikit. Tunjuk sikit lah. Cepat. Kau tunjuk. Nanti dia ingatkan aku bohong." Casey meremang bulu roma Casey. "Nek, sudahlah Nek. Casey sumpah. Waktu tu nenek saya tengok saya. Kemudian nenek cakap, Tu. Dia dah tunjuk. Tu dekat tingkap. Tengok mata kau, tengok tingkap. Tengok tingkap." Bila saya tengok tingkap,
Astaghfirullahalazim. Nek, saya tinggalkan bilik nenek, masuk dalam bilik saya, tutup pintu, Casey. Saya nampak ada orang dekat tingkap. Okey, itu dia kisah dalam Misteri Jam 12. 66911-897. Ya, ini ada beberapa kiriman daripada Tuan Haji Salih, katanya. Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam Tuan Haji Salih di sini. Tadi Casey cerita tentang Gimo. Saya adalah penduduk Gimo, Casey. Dah saya duduk Gimo ni dah masuk 37 tahun. Wow. Duduk di Gimo. Mic saya jatuh pula. Kan? Okey. Duduk di Gimo dah pun 37 tahun kata teman kita ni, Tuan Haji Salih. Dan kawasan Gimo memang sunyi, memang menyeramkan. Dekat kawasan ni ramai warga emas macam saya dah menetap. Warga emas ni bila malam semua dah masuk rumah, dah tidur dah. Dia bukan macam estate-estate perumahan yang baru, yang mana anak-anak muda ni balik kadang-kadang pukul 1 pagi, pukul 2 pagi. Yang ni estate perumahan lama ni, warga emas malam semua dah balik rumah, semua dah tidur. Jadi kalau Casey datang sini waktu malam, jalanlah Casey, memang sunyi dan sepi. Itu dia. Selamat malam DJ Casey, saya Boy Min dari area Clementi. Ada kawasan Gimo memang sunyi juga di waktu malam, terutama di blok kawasan atas bukit. Yang sebelah bawah tu tak sunyi sangat lah. Ada kedai-kedai, katanya di sini. Ini kiriman, silakan kalau ingin berkongsi kisah, anda boleh hubungi saya, seorang pemanggil sebelum saya tutup tirai. Hello, selamat pagi. Hello. Hello. Selamat pagi, siapa tu? Nama saya Katika. Kasita Bukan, Kartika. Syafika. Kartika. Hartika. Minta maaf lah. Sound rosak pagi ni Jadi pengalaman Syafika tentang apa ni? Okay, that was dah lama zaman. I think in the 80s lah. Dekat lorong Mazuki, where kita orang cousins, all the cousins having birthday celebration. And then after that kita semua joget lah kat situ dalam rumah tu, kat situ. After the celebration, kita orang semua kata orang bilang stay over to the house. And then malam-malam bila nak bangun ke toilet tu, kita nampak satu lembaga putih kat depan toilet tau. It's quite scary. After that, kita orang lagi kecil that time, my mother pula pergi toilet. My mother pergi toilet, my mother terdengar suara tu macam dekat tau. Dekat memanggil nama Aisyah. Dia panggil Aisyah. It was so scary, that time kita orang. Aisyah tu siapa? Siapa Aisyah dekat situ? Saudara anda? Aisyah my cousin. Oh, cousin you, okay. My cousin. So, actually rumah tu memang ada benda lembaga putih tu lah kat situ belakang. The back house of it's actually a terrace house. Rumah 2 tingkat. Jadi my auntie dah meninggal lah arwahnya. Then they already left the place lah. That place memang memory untuk kita orang. Selalu kita jumpa macam-macam kat situ. So it's a kind of memory yang tak boleh dilupakan that time. Oh, seram Ya, seram. Even my nenek di rumah kat Chiam Hock Road, arwah nenek I punya rumah kat Chiam Hock Road tu pun sama. Kita nak pergi toilet pun kita takut pasal cantik kat situ ada. Jadi seram bila dengan, yalah walaupun ramai tapi tiba-tiba waktu malam tiba-tiba terdengar suara Aisyah. Ya. Macam berlagu dia panggil nama Aisyah tu. Terima kasih Syafika. Sama ni. Kembali. Selamat pagi pada anda. Walaupun kisahnya ringkas, mungkin anda tak seram kasi, anda kena mendalami kisah. Cuba bayangkan dalam situasi ramai-ramai. Cuba anda sekarang tengah bayangkan anda dekat rumah tengah duduk, tiba-tiba orang panggil contoh Nurul. Tahu tak apa Okeylah saudara, nampaknya dah pun sampai di penghujung
rancangan Misteri Jam 12. Casey akan undurkan diri. Jumpa anda esok malam. Dan jangan lupa, saya baru upload ini satu posting untuk anda polling untuk anda buat pilihan. Ini adalah suara anda. Suara anda akan saya apungkan kepada bos saya. Dan keputusan diserahkan kepada bos. Tentang Misteri Jam 12 bulan Ramadan. Patutkah direhatkan ataupun diteruskan? Jadi anda jangan lupa untuk buat polling. Setakat ni ada 705 undian. Siapa yang, berapa ramai yang cakap rehat, berapa ramai yang cakap diteruskan, anda boleh lihat sendiri ya pilihan-pilihan anda. Tapi ini bukan muktamad, sebabnya ini kemungkinan boleh dijadikan sebagai satu perkara yang boleh membantu bos buat keputusan lah. Ya, jadi kita bercubalah. Kalau inginkan, kalau tidak, katakan rehat. Kalau inginkan, diteruskanlah. Baik, Casey undurkan diri dan terus bersama Ria 897 FM.